Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita pada pagi ini bertemu untuk menyambung siri kuliah-kuliah dan pencerahan kepada umat Islam yang moga-moga menjadi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, kata Allah, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita masih lagi diselubungi wabak COVID-19, tapi nampak gayanya ada tanda-tanda pemulihan yang ketara di peringkat kebangsaan, peringkat pusat dalam negara kita, dan begitu juga penurunan kes yang agak ketara di negeri-negeri termasuk di Kedah. Kita doakan agar ini menjadi satu manfaat, menjadi satu peluang yang kemudiannya kita dapat menggunakannya untuk kembali kepada norma kehidupan kita sebelum Covid, dan kembali kepada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan untuk menegakkan kalimah Allah, berdakwah pada jalan Allah yang kita sangat rindu sekarang ni dengan masjid. Kita sangat rindu dengan solat Jumaat, bahkan solat hari raya pun di rumah. Dan ini sebenarnya adalah satu ujian Allah untuk menilai sama ada kita menerima penyakit ini dengan cara yang positif atau dengan cara yang negatif. Kalau kita menganggap dia sebagai satu bala, sebagai satu musibah, kita akan melihat sudut negatif. Bahkan bagi ramai orang yang tak bersetuju bila masjid tak dapat dikunjungi, solat Jumaat tak dapat didirikan, kita akan nampak begitu. Kuliah-kuliah dibatalkan dan segala aktiviti kita terhenti. Tapi kalau kita melihat secara positif, kita akan melihat sebaliknya itu ada hikmah yang besar. Yang pertamanya, kita akan banyak masa berada di rumah dan kita banyak masa untuk beribadat. Ambil ia secara positif. Kita banyak masa baca Quran, banyak masa bersama anak-anak, bersama isteri yang sebelum ini kita tak pernah melakukannya. Solat jemaah di rumah kadang-kadang kita jarang ada. Bahkan inilah peluangnya kita bersama dengan anak isteri kita dan melihat ujian ini sebagai satu benda yang positif daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sabar itu, kata Imam Syafi'i, ada 3 peringkat. As-sabru ala ta'ah, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru anil bala. 3 jenis sabar yang diajarkan oleh Allah kepada kita, kata Imam Syafi'i, iaitu yang pertamanya sabar menahan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya sabar di atas taat, melakukan taat. Kena sabar kerana solat bukan senang ya. Solat malam nak istiqamah, baca Quran nak istiqamah, zikir istiqamah, salawat istiqamah. Walaupun kita buat dalam bentuk yang sedikit tetapi berpanjangan, istiqamah itulah yang menuntut kesabaran. Dan yang ketiganya sabar menghadapi bala, seperti mana yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita anggap ia sebagai musibah, maka ia adalah sebahagian dari bala. Tapi ini bala'un hasanan,
bala yang baik untuk kita. Kerana dengan bala ini kita dapat menggunakan peluang bagi sama-sama kita menambahkan ilmu kita, meningkatkan pembacaan Al-Quran dan tadarusnya, meningkatkan pembacaan-pembacaan yang lain, dan dalam masa yang sama muhasabah diri bahawa kita kadang-kadang banyak melakukan kesilapan dan kena banyaklah kita melakukan taubat kepada Allah SWT. Sebab itulah kalau 3 jenis sabar ini kita dapat faham, kita tak akan merasa apa-apa kepada cubaan PKP ni. Perkataan-perkataan seperti boring, tak reti nak duduk lama-lama di rumah, itu hanya pada orang yang tak memanfaatkan masa dia. Kalau orang yang memanfaatkan masa dia, insya-Allah dia akan jadi satu manfaat yang besar. Walaupun dia tak boleh cari rezeki, tapi alhamdulillah Allah menjamin rezeki kita. Dengan kita dapat kerajaan baru yang memberikan bantuan prihatin nasional, ya, masya-Allah, alhamdulillah. Walaupun sedikit, ya, tapi dia sangat membantu. Dia sangat dihargai oleh rakyat, terutamanya orang-orang kampung, orang-orang yang tinggal di luar bandar sangat menghargai bantuan ini. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah, kepada kerajaan baru kita ini, Pakatan Nasional, di atas usaha meringankan beban. Itu juga dengan penangguhan bayaran bank selama 6 bulan, itu sangat membantu. Kerana kita tidak ada pendapatan, maka sebab itulah Allah uji kita. Selama ini kita bermewah-mewah, makan di hotel, makan benda yang sangat-sangat sedap, membazir akan duit, kadang-kadang kita makan tak habis. Tapi bila kita kena PKP ini, kita sangat menghargai setiap duit ringgit yang kita beli, yang kita dapatkan dengan pembelian-pembelian kita hargai. Kerana kita tahu kalau kita boros, maka tabungan kita akan cepat habis, dalam keadaan kita tak boleh keluar mencari rezeki. Ini yang nak ditarbiyah oleh Allah. Belajarlah susah, dan di sinilah baru kita menghargai nikmat kebebasan, nikmat kemewahan, nikmat kesenangan, nikmat kita makan sedap. Dan baru kita nampak dan kita perhati, oh, rupanya ada golongan yang tak bernasib baik selama hari ini, yang makannya ala kadar saja. Dan kita sudah rasakan benda ni. Perbelanjaannya sangat diurus dengan baik kerana takut tabungannya habis. Semua ni tak kita belajar sebelum ni. Allah tak bagi keadaan ni berlaku dekat kita sebelum ni. Tapi bila kita dah disekat untuk bergerak, disekat untuk mencari rezeki, disekat untuk beraktiviti yang berlebihan di luar, menyebabkan kita kembali berfikir, Masya Allah, ada hikmahnya. Ya Allah, aku sangat menghargai nikmat-Mu, iaitu nikmat pergi berjemaah. Yang sebelum ini banyak orang yang bising dalam Facebook tak boleh pergi masjid. Dia tak pernah pergi pun, yang bising tu. Yang bising tu tak pernah pergi pun masjid. Tapi alhamdulillah bila Allah bagi sekatan yang macam ni, barulah kita mula rasa rindu dekat masjid. Rindu pada kuliah-kuliah yang dulunya kuliah-kuliah itu kita kata, alah ustaz-ustaz ni mengatar orang je lebih. Sekarang baru kita tahu, bila mereka tidak ada di persada dunia dakwah kita, baru kita teringat dekat mereka, teringat nak dengar ceramah mereka, rindu nak jumpa dengan mereka, rindu nak dengar apa perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka yang membawa hikmah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Inilah yang kita patut syukuri dan melihat ujian ini sebagai satu benda yang baik untuk kita. Sebab itu ketika mana Nabi SAW Isra' wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan kepada satu golongan yang menanam pada hari yang sama. Satu biji tumbuh 7 tangkai, dan satu tangkai itu keluar daripadanya 100 biji gandum. Bila ditanya kepada Jibril, ya Jibril, man hadha? Wahai Jibril, siapakah mereka ini? Katanya, inilah ummatun min ummatik, manusia daripada kalangan umatmu, alladzina yujahiduna fi sabilik wa yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wallahu yudha'ifahum wallahu yukhlifahum bi ahsani ma yukhlifu. Kata Jibril, inilah golongan umatmu yang berjihad pada jalan Allah, dan mereka itu meninfakkan perbelanjaan mereka
daripada harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan setiap infak mereka itu Allah ganjarkan satu, digambarkan satu biji benih yang tumbuh padanya 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu ada 100 biji, maka 100 darab 7, 700 kali ganda. Inilah orang yang berjihad pada jalan Allah, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Apa kena-mengena dengan kita yang dikurung dalam PKP ni? Segala makanan, minuman, perbelanjaan kita dalam era PKP, kerana kita tak boleh keluar dan mematuhi arahan kerajaan, itu dianggap jihad fi sabilillah. Jadi kita tak rugi apa-apa, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bahkan nak digandakan pahala kita daripada biasanya al-hasanat bi asyri amsalha. Pada hari-hari biasa, satu kebajikan kita buat, satu sedekah yang kita beri, digandakan 10. Tapi dalam musim PKP, RM1 yang kita belanjakan dengan menggunakan duit yang kita jimat, dia anggap jihad fi sabilillah, kerana kita membantu kerajaan dalam membendung wabak Covid ini. Dan dianggap RM1 yang kita belanja diganjarkan 700 kali ganda. Tengok, Allah buat sesuatu, kita rasa macam tak seronok. Kita rasa macam Allah tak boleh berjalan, tak boleh pergi ke mall, tak boleh buang masa, tak boleh berpoya-poya. Tapi sebenarnya ada hikmah. Dia mengajar kita supaya patuh dengan perintah daripada Allah, patuh pada perintah pihak pemerintah, patuh kepada perintah dalam usaha nak mengawal penyakit ini. Itu dianggap jihad fi sabilillah. Maka tidak ada yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Dan kalau kita mati dengan sebab kita menjaga diri, kita mati dalam keadaan kita beribadat, menjaga diri daripada penyakit, tiba-tiba kita mati dengan sebab jangkitan tu, masih dia dapat juga jangkitan tu, mati, kita mati syahid akhirat. Apa lagi yang lebih besar daripada mati syahid? Mati syahid akhirat ini, ulama menyebutkan bahawa tidak diazab kubur. Allah hapuskan azab kubur. Bayangkan kita nak kiamat ni berapa ribu tahun lagi, kita tak tahu. Tapi Masya Allah, kalau siapa yang mati dalam keadaan terkena penyakit Covid ini, dia dianggap sebagai syuhada. Cumanya dia dimandikan, dia dikafankan macam orang biasa. Cumanya pahalanya itu adalah sama dengan orang yang mati syahid kepada Allah SWT. Jadi marilah kita sama-sama sabar, berdoa kepada Allah. Dan sekarang ni PKP pun dah mula dilonggarkan, tapi jangan seronok sangat, sebab wabak Covid ni masih ada lagi. So berhati-hatilah, jarak sosial dan apa yang kita boleh buat lah. Ikhtiar SOP yang dikenakan, macam sekarang ni pihak Majlis Agama pun sudah keluarkan satu surat yang memberi syarat yang ketat pada mana-mana surau, termasuk surau Tok Wan saya ni, Penduduk Ajusir ni, kena jarakkan semayang, masa semayang, dan tidak boleh melebihi daripada 30 orang kalau untuk solat biasa berjamaah. Jadi inilah yang kita harapkan. Kalau kita boleh buat SOP ni, kita boleh balik kepada solat jemaah. Tapi tak boleh lama-lama. Ambil uduk pun ambil di rumah, solat, lepas zikir-zikir sikit, wirid, balik. Untuk mengelakkan kalau berlakunya jangkitan dan sebagainya. Dan kita kata Allah rugilah, tak boleh nak wirid panjang-panjang, tak boleh nak baca doa panjang-panjang, tak boleh nak duduk lama di masjid contohnya, tak boleh nak iktikaf. Pahala kita mematuhi perintah pihak berkuasa ini adalah pahala wajib, pahala jihad. Lebih baik kita balik segera ke rumah itu daripada duduk di masjid yang hanya amalan sunat. Maka lebih baiklah satu amalan wajib jihad fisabilillah itu dengan ganjaran 700 kali ganda daripada kita hanya setakat nak baca Quran di masjid yang pahalanya hanyalah beberapa puluh, beberapa ratus saja ganjarannya. Sedangkan mematuhi perintah pemerintah penguasa adalah lebih besar impaknya dan dianggap sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi jadilah orang yang cerdik. Mana kita nak pilih? Bukan masalah kita nakkan pahala tu, tak. Tapi kalau ada peluang kita buat satu ibadat
pahalanya berganda-ganda. Kenapa kita tak pilih pahala yang berganda tadi, berbanding dengan ibadat yang hanya mungkin kita dapat 200-300 saja pahala? Jadilah orang yang cerdik. Nabi kata ulaikal akiyas. Orang-orang yang cerdik ni orang-orang yang dia buat ibadat ni sikit, tapi kualiti ibadat itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, moga-moga menjadi satu manfaat yang baik pada kita semua, insya-Allah. Dan insya-Allah kalau kita ni nak masuk pula hari raya haji, korban pun ada SOP dia, dan kita patuhlah apa yang diberikan oleh pihak kerajaan. Moga-moga menjadi satu rahmat, berkat dan ibadat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat pahalanya, dan yang pentingnya kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah dulu sekadar itu untuk kita punya kuliah penerangan pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan ilmu. Saya ampun dan maaf. Selamat menyambut Hari Raya Korban Aidil Adha yang tidak lama lagi, pada 24 hari bulan. Maaf bukan 24, 31 hari bulan 7. Dan moga-moga orang-orang yang dapat pergi menunaikan haji tahun ini mendapat haji yang mabrur. Kullu amin wa antum bi khairin. Sekian, aku qali hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.